Beberapa hari kebelakangan ini, situasi politik kecoh dengan pertemuan antara pemimpin utama Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Malah Dr. Mahathir mendakwa Muhyiddin meminta sokongan beliau untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bukan itu sahaja, Muhyiddin turut dikatakan mengadakan pertemuan dengan pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar mengakui pertemuan itu berlangsung namun tidak mendedahkan butiran mengenainya di mana beliau hanya menyatakan ia hanyalah pertemuan biasa. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang juga sahkan akan bertemu dengan Dr. Mahathir. Perkembangan ini dilihat berlaku selepas kekalahan Perikatan Nasional dan Pakatan Pembangkang dalam beberapa siri pilihan raya negeri kepada Barisan Nasional dan dengan terbaru di Johor. Adakah kita bakal menyaksikan pembentukan satu gabungan baru menentang Barisan Nasional selepas ini? Untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini bersama saya ketika ini ialah pensyarah pengajian sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM, Saudara Mujibu Abdul Muiz. Reaksi pertama Saudara Mujibu dengan siri-siri pertemuan ini, mengapa ianya sesuatu yang signifikan untuk dibincangkan dan adakah dalam masa yang sama itu adalah satu tindakan yang proaktif ataupun terdesak ataupun bagaimana? Bagaimana kita menjustifikasikannya? Ya, pertama saya melihat keputusan ini diambil disebabkan siri pilihan raya yang menyaksikan bagaimana ketidaksepakatan pembangkang dalam satu gerakan yang tersusun seperti mana 2018 itu sememangnya dilihat memberi kemenangan selesa kepada UMNO Barisan Nasional di Melaka dan juga di Johor. Walau bagaimanapun kalau diperhatikan secara satu persatu undi yang dituang di dalam kotak undi itu jelas menyaksikan kemenangan selesa Barisan Nasional itu sebenarnya tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang hasrat dan kepentingan rakyat yang mahukan mandat sebegitu kepada Barisan Nasional. Jadi mungkin perkara inilah yang dilihat oleh pembangkang pada ketika ini, walaupun yang kita lihat yang menyatakan hasrat itu sebenarnya adalah parti kerajaan yang mana Tan Sri Muhyiddin yang melakukan gerakan awal bagi memastikan adanya perbincangan dan juga adanya satu konsensus bagi membolehkan ada pakatan pembangkang baru bagi menyaingi Barisan Nasional dan UMNO sebagainya. Mengapa ini signifikan? Saya rasa signifikan kerana kita menyaksikan keputusan pilihan raya itu tidak memberikan refleksi yang sebenar. Mandat yang diterima Barisan Nasional itu walaupun mereka menang selesa di Melaka dan di Johor sebenarnya tidak menggambarkan keputusan yang sebenar, dan di sini mungkin parti-parti pembangkang melihat bahawa kalau kekuatan pembangkang itu digembleng dengan keadaan yang sepatutnya, barangkali Barisan Nasional dan juga UMNO tidak mempunyai jalan mudah untuk memenangi pilihan raya di dua negeri ini, apatah lagi kita bercakap dalam keadaan semasa yang mood rakyat masih lagi tidak melihat pilihan raya dan juga politik ini sebagai sesuatu yang prioriti. Jadi perlu ada satu kesepakatan bagi membolehkan pembangkang bukan dinampak bersatu tetapi mampu untuk menggembleng satu naratif yang memiliki kekuatan bagi menyaingi naratif yang dibawa oleh UMNO Barisan Nasional, iaitu politik kestabilan dan kemakmuran. Tapi Saudara Mujibu, kalau saya kira itu mungkin mengambil formula dan juga kesepakatan daripada tahun 2017-2016 untuk menang 2018 dahulu. Tetapi realiti sebenar pembangkang juga hari ini cukup berbagai. Ideologi dan juga apa yang cuba dibawakan oleh setiap parti-parti, serpihan parti-parti kecil dalam pembangkang itu juga berbeza-beza antara satu sama lain. Ada pandangan pemimpin politik ataupun penganalisis politik mengatakan bahawa perlu ada ketua dan juga figuran yang mengetuai pakatan ini. Jadi di mana kita melihat itu sebenarnya lebih mencabar sebelum 2018 dahulu? Ya, inilah barangkali persoalan yang kita harus tanya kepada pakatan pembangkang ini, ya Zul, kerana apa yang kita lihat, naratif kepada penyatuan pembangkang ini sudah disuarakan banyak kali oleh pembangkang, dan saya rasa rata-rata pemimpin utama mereka bersetuju bahawa kita tidak akan mampu untuk menyaingi UMNO Barisan Nasional kalau kita tidak bersatu di bawah satu gagasan yang serupa. Masalahnya sekarang ni siapa yang nak buang ego mengetuai pakatan ini, dan bagaimana pula gerakan kepembangkangan ini boleh disatukan dalam satu naratif yang sama, sedangkan pemimpin-pemimpin pembangkang ini kita nampak macam tak sepakat dalam apa yang nak dibawa dan apa yang cuba diperjuangkan, baik dari perspektif mereka sebagai parti pembangkang secara persendirian ataupun juga barangkali mereka bergabung dalam satu payung besar sebagai sebuah gagasan kepembangkangan bagi menyaingi Barisan Nasional. Kerana apa yang saya
lihat daripada perkembangan mutakhir ini, Pakatan Harapan sendiri juga macam sudah tidak mahu melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengetuai barisan ini. Dan kita juga difahamkan ada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan sendiri yang masih lagi mahu melihat Tun Dr. Mahathir mengetuai mereka. Bagaimana pula kalau kita ambil perspektif ini dari sudut Bersatu dan juga serpihan-serpihan Pakatan Harapan, terutamanya orang-orang PKR yang berada dalam Bersatu. Begitu juga dengan bagaimana penerimaan PAS sekiranya kalau menerima saranan Tun Dr. Mahathir untuk mengetuai ini, dan juga bolehkah mereka menerima saranan itu kalau Tun Dr. Mahathir mengatakan DAP perlu berada di dalam ini, kerana pragmatisme pembangkangan ini tidak akan boleh bergerak kalau tidak ada mana-mana pihak yang boleh membuang ego bagi memastikan pembangkangan itu boleh bergerak sederap dan diketuai oleh orang yang sepatutnya mengetuai. Kerana yang kita lihat, saya tidak nampak ada pemimpin pembangkang yang mempunyai kredibiliti untuk menjadi ke depan yang mengetuai itu. Apakah Muhyiddin Yassin, Dr. Mahathir, Tan Sri Abdul Hadi sendiri atau Datuk Seri Anwar sendiri yang mengetuai itu? Bagaimana pula dengan pergerakan parti-parti yang kecil, contohnya seperti MUDA, yang saya rasa mereka lihat boleh bergerak sendiri dengan syarat memastikan adanya kesepakatan pilihan raya bagi memastikan mereka tidak diganggu dalam pilihan raya itu dan mereka boleh membawa naratif yang kuat sendiri. Contoh di Johor kita lihat mereka bukan saja menang satu kursi tapi juga masih lagi mengekalkan satu momentum walaupun tewas di beberapa dun yang ditandingi tetapi tidak hilang. Deposit itu satu statement yang kuat bagi parti muda seperti itu. Itulah yang kita persoalkan, Zul. Siapa yang mahu membuang ego dan siapa yang di antara buang ego itu boleh menamakan satu orang yang barangkali boleh diterima oleh semua parti dalam konteks mereka itu bergerak sebagai satu pakatan pembangkang. Saudara Mujibu, saya tanyakan soalan ini bukanlah kerana saudara Mujibu menyebut mengenai parti muda, tapi apabila kita melihat kepada konteks dan juga perbualan di media sosial, mereka mengatakan bahawa generasi baru mengatakan bahawa apabila kita bercerita mengenai Pakatan Pembangkang atau pertemuan-pertemuan mereka ini, kita masih lagi bercerita mengenai aktor politik yang lama. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Hadi Awang, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini mampu menjadi game changer untuk menarik minat pengundi kalau PRU diadakan dalam masa tahun ini juga? Atau sebenarnya Pakatan Pembangkang ataupun gabungan baru perlu mengambil jalan yang berisiko tetapi memberikan harapan dan juga memberikan satu keyakinan kepada rakyat untuk move on daripada kemelut politik selama beberapa tahun ini? Pemimpin-pemimpin baru, muka-muka baru, pada pandangan Mujibu, haruskah keberanian itu diletakkan? Ya, inilah barangkali permasalahannya, ya, Zul, sebab saya melihat semua parti actually respon kepada hasrat pengundi yang mahu melihat adanya generational change di dalam politik negara. Kalau kita lihat di Johor contohnya, manifestasi itu walaupun saya rasa lah ya, dia datang daripada peringkat tertinggi yang mahukan ada perubahan di dalam generasi yang mengetuai malah memimpin negeri Johor itu, yang saya rasa hasrat itu tidak datang daripada parti tetapi daripada kemahuan peringkat yang tertinggi. Tetapi apa yang saya lihat, barangkali ini sesuatu yang harus dilakukan bukan saja bagi memastikan politik kita ini tidak berterusan dikuasai oleh orang lama, ya, tetapi kita memastikan adanya satu political will yang dibuat oleh sesuatu pihak bagi memastikan ini ianya berlaku. Tetapi kalau kita ambil daripada perspektif realiti politik semasa, ya, agak sukar untuk kita mengatakan boleh membuang semua orang yang lama itu dan menggantikan generasi baru, kerana kita harus juga faham dalam sebuah organisasi parti, hierarki, senioriti, perjuangan dan juga yang mereka kumpulkan dalam parti itu diambil kira daripada parti. Ya, walaupun kita sebagai pengundi yang tidak berparti mahu melihat adanya perubahan itu, tetapi kalau kita meletakkan diri kita dalam kasut parti-parti tertentu, maka kita akan menyaksikan perkara-perkara ini barangkali agak sukar dilakukan. Tetapi yang pasti kita sudah menyaksikan banyak parti-parti politik, even dalam parti politik pembangkang, mereka sudah pun melakukan perubahan generasi itu dengan memberi laluan dan juga peluang kepada muka-muka baru untuk bertanding. Mungkin kalau di dalam Pakatan Harapan contohnya, kita menyaksikan ramai mereka-mereka yang muda diberi peluang bertanding dalam pilihan raya negeri di Melaka dan di Johor, tetapi mungkin tidak menang. Ya, begitu juga dengan Barisan Nasional UMNO juga mengemukakan
orang-orang baru dan mereka menang bergaya dan dilantik terus menjadi exco di negeri, baik di Melaka maupun di Johor. Jadi saya rasa respon itu ada. Tetapi untuk menyaksikan perubahan 100% secara total dengan mengenepikan orang tua, dengan mengambil kira, kalau kita tengok ya, mungkin parti-parti pembangkang tidak ada mungkin saya rasa betah untuk berubah. Kalau kita tengok DAP, bagaimana DAP pada satu ketika Lim Kit Siang mengumumkan persaraan dari politik tapi dilantik sebagai penasihat mentor, itu saya rasa ini tidak memberikan satu isyarat yang betul kepada pengundi, walaupun dalam kepimpinan DAP itu banyak orang muda yang diangkat dan sebagainya, tetapi itulah dari segi pimpinan parti itu barangkali ini agak sukar untuk dilakukan dalam tempoh terdekat. Tetapi kita berharap ya pada masa akan datang akan lebih banyak ruang dan peluang daripada orang muda. Jadi ini membolehkan peluang kepada pertukaran generasi di parti itu lebih luas dan besar. Saudara Mujibu, mungkin kita menunggu saja perubahan itu kalau boleh berlaku. Sekiranya tidak, mungkin kita masih lagi berdiskusi isu yang sama. Tapi terima kasih Saudara Mujibu kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani pada jam ini. Selamat berpuasa juga. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.